Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan ala al-habibil mustafa wa nabiyil mujtaba Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, tazkirah kita ataupun motivasi keimanan kita pada kali ini di bawah tajuk halawatul iman wa lazzatul ta'at, kemanisan iman dan kelazatan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kenal beberapa ciri-ciri dan sebab-sebabnya serta beberapa halangan yang menyebabkan kita tidak mendapat nikmat yang besar. Halawatul iman, kemanisan iman. Sebagaimana kita merasai manis makanan ataupun masin, demikian juga iman yang tertanam dalam jiwa kita ini ada rasa dia. Sebagaimana kata di para ulama Ahlus Sunnah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bertambah apabila kita melakukan ketaatan, dan dia akan kurang apabila terjebak dengan mungkar dan maksiat. Jadi apabila iman itu sudah masuk dalam hati nurani sanubari seorang mukmin, sebagaimana masuknya air ke dalam pokok-pokok dan darah kita berjalan dalam urat nadi manusia ini, maka ketika itu hati kita akan tenang dan dada kita akan rasa lapang. Hilang rasa resah, serabut, tidak tenang. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-An'am. Kita dah janjikan dalam siri yang lepas, setiap orang ni kena ada nota, ada catatan. Sebab kita nak balik, ulang kaji balik, tadabbur semula kepada apa yang kita belajar. Para jemaah, tanda suratul An'am ayat 125, Allah Ta'ala sebut, faman yuridillahu an yahdiyah yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala nak beri hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala lapangkan dada dia untuk mendengar, menerima Islam. Kita yang dah Islam ini, alhamdulillah, kita rasa lapang, terbuka hati kita, dada kita rasa tenang apabila kita mendapat maklumat daripada Allah dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana maklumat daripada Allah? Para ulama telah menggariskan bahawa orang yang nak mendengar Allah bercakap dengan dia, maka dia baca Quran. Al-Quran itu kalamullah. Bila kita baca Quran, makna Allah Ta'ala dah bercakap dengan kita, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya ibadi, wahai orang beriman, hei manusia, wahai hamba-hamba aku. Allah tak bercakap dengan lain. Al-Quran itu diturunkan kepada kita, maka ayat itu ditujukan kepada kita. Kita kena menjiwai, merasai bahawa semua itu adalah Allah Ta'ala nak bercakap dengan kita. Sebaliknya, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa-siapa orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyqan, Allah jadikan dada dia sempit. Dengar Islam, pening kepala lalu. Dengar yang hukum hakam halal haram, stres. Ini semua tanda-tanda sempit dada. Bila
apabila Allah Ta'ala tidak nak beri hidayah kepada seorang manusia. Maka dengan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, makna kita halawatul iman, kemanisan itu apa arti dia? Arti dia istilzazut ta'ah. Kita merasakan bila kita melakukan ketaatan, kita mendapat kepuasan. Para jemaah muslimin dan muslimat, bila kita dapat bangun awal pagi ni, sempat solat tahajud walaupun 2 rakaat, sempat kita solat witir 3 rakaat, kita dapat pula datang solat subuh berjamaah, sempat lagi rakaat 2 rakaat sunat fajar, solat berjamaah di masjid, tuan-tuan rasa tenang, rasa lapang, rasa bahagia hidup. Alhamdulillah, itu tandanya kemanisan iman masih wujud dalam hati. Istizazut ta'ah wa tahammulul masyaq. Imam Nawawi kata, dan menanggung kesusahan. Susah ni. Kita mari pagi ni Masya Allah keluar rumah, hujan lebat. 2 kali tarik juga pintu. Nak teruskan, hujan lebat. Nak pergi, hati tu memang dah ikat dengan masjid, bertembung antara malaikat panggil kita ke masjid, syaitan nak tolak pintu kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkah keluar menuju ke kereta kita sampai ke masjid. Maka kita kata nikmat yang besar. Apa dia nikmat? Dapat kita mengatasi pertembungan pagi, di awal pagi kita menang mengatasi godaan syaitan. Itu masyak. Yang ketiga, isaru zalika ala aradid dunya. Imam Nawawi kata yang ketiga, tanda halawatul iman itu kita lebihkan akhirat daripada kehendak dunia. Dunia ni macam-macam dia nak rehat, nak apa, kita lebihkan. Yang keempat, wahabatul abdi rabbahu subhanah. Seorang hamba itu hendaklah mencintai Allah azza wa jalla, Tuhannya, dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Maka itu dia panggil halawatul iman. Kalau orang tanya kenapa tak pergi tak maksiat, tak mahu saya, ini bukan passion saya. Sekarang ni satu trend baru ni, orang duduk minta supaya nasihat ini disampaikan, ditularkan. Dia panggil tarian Panama. Panama ke mana? Ini baru ni. Ke kita orang masjid tak apa reti mana ni. Tarian Panama. Orang di pejabat, orang di sekolah buat turun dia punya staff, dia punya kaki tangan duduk di halaman pejabat, duduk di halaman sekolah. Buat apa? Pakat duduk menari, pasang lagu, masing-masing melompat. Gak makcik-makcik ni, Allahu Akbar, dengan tubuh sehatnya, dengan apanya, dengan pakai seluar ketaknya, duduk musing kat depan pejabat. Subhanallah. Saya kata haza, ini semua ni min talbis iblis. Ini semua daripada permainan syaitan. Sebab apa? Nabi SAW sebut, fa innal haya'a minal iman. Sifat malu itu tanda orang itu ada iman. Malu nak buat maksiat. Jangan pula pergi orang tanya, pergi belak mengaji tak faham, orang tanya kenapa tak tanya ustaz? Malu. Itu tak. Hak tu makan malu iman itu, malu tak betul tempat. Malu nak buat maksiat, itu tandanya beriman. Ini sudah terkinja-kinja laki-laki perempuan, juru gambar pula duduk sengih-sengih, lagi suruh kuat orang yang angkat kaki, lompat lagi kuat. Dan ditularkan di dalam media sosial, kononnya itu satu amalan yang baik. La, kita mengatakan ini suatu tablis iblis, belitan iblis untuk nak mencabut sifat malu dalam diri para muslimah kita, di pejabat, di sekolah dan di mana-mana saja, adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang mungkar, yang mesti diubah. Kalau dia nak juga boleh balik rumah ajak suami. Tak nak pula dua tu, nah, dia nak main kat pejabat ni, nak tular. Kemudian menzahirkan maksiat itu di media sosial, kita mengatakan al-ijharu bil ma'asi. Nabi sallallahu sebut dalam hadis, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Umat aku ni dalam keadaan baik kecuali orang yang berani menzahirkan maksiat. Berani menzahirkan maksiat. Kita buat tertutup, contohnya dalam dewan tertutup, tak ada orang, kumpulan kita ya, pejabat 20 orang, tapi disebarkan, ditular dalam media sosial.
dalam Facebook, dalam alat-alat yang ada ini, tuan-tuan jangan bayangkan seorang kawan dia boleh ada 5,000 friend. Kalau dalam grup kita ada 50 orang, 5 kali 50 kali 5,000, berapa ribu orang tengok kita duk kinja-kinja, hilang sifat malu di sini dalam masa beberapa saat. Subhanallah. Ini di antara bagaimana kita nak meraih halawatul iman kalau iman kita dicabut sedikit demi sedikit mengikut apa yang diajar oleh syaitan, wal iyazubillah. Maka biarlah kita masing-masing menjaga diri, jaga iman dan jaga kehormatan diri. Para jemaah sekalian, di sini ada beberapa sebab yang digariskan oleh para ulama, allati yuhassilu bihal abdu halawatal iman, sebab-sebab untuk mencapai, meraih kemanisan iman dan kelazatan beribadat. Para jemaah sekalian, saya suka bawa cerita-cerita motivasi seperti ini di saat kita duduk dengan penuh ancaman dalam hidup kita. Kalau ancaman keselamatan, kita ada polis, kita ada tentera, kita ada bahagian keselamatan dan negeri, mereka sudah bekerja. Tetapi ancaman kepada akidah, kepada akhlak, kepada budi pekerti kita, ini yang menakutkan kita. Sebab orang tak mai kawal. Tidak ada pula unit kawalan pergi jaga iman hamba orang. Ada tak ada? Pejabat agama ada nak jaga kawalan ajaran sesat, kan? Itu ada. Tapi dari sudut nak kawal godaan ni, siapa yang boleh mengawal? Kita sendiri yang boleh kawal diri kita. Kita sendiri yang boleh jaga kita ini kuat ataupun tidak. Yang pertama, saya baca secara ringkas, kita ambil sebagai nota. Yang pertama sekali, hendaklah kita meletakkan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kita sayangi, kita cintai daripada segala yang lain. Saya tambah di sini dengan kecintaan yang benar. Sebab hari ini bila sebut tentang cinta Allah, kita nampak ada ketelusan. Tapi dalam bab cinta Nabi, nampaknya sudah banyak bercampur perkara-perkara yang tidak diajar oleh Nabi, tapi dibuat di atas nama cinta Nabi. Dengan tarian-tarian pun ada, dengan paluan, gendang, serunai, muzik atas nama cinta Nabi. Kita kata tidak, cinta Nabi ialah mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara ini siapa dia memilikinya, maka dia akan dapat kemanisan iman. Yang pertama sekali adalah Allah dengan Rasul lebih dicintainya daripada perkara lain. 1. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kita menyayangi seseorang semata-mata kerana Allah. Hari ini kita kena semak perhubungan kita dengan sama-sama kita. Kita sayang dia kerana apa? Oh, jangan dia ni pangkat besar, orang ada kedudukan, orang kaya yang infak, kita pun semua pakat duduk tepi dia, sebagaimana kata orang seperti semut dengan gula. Tapi kalau dia tak ada pangkat, siapa dia nak mari? Nak bersalam pun tak apa kena dah. Tengok belakang orang tua pencin. Jadi kita sayang orang lillah kerana Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kita tidak mahu undur ke belakang, balik semula kepada kafir, na'udzubillah, ataupun mengikut jejak langkah orang kafir, sebagaimana contoh-contoh yang banyak telah depan kita hari ini. Sebagaimana kita tak suka dicampak ke dalam api, begitu sekali tuan-tuan yang sudah ke depan, yang sudah insaf, yang sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sekali-kali undur ke belakang mencari-cari tempat maksiat sebagaimana yang telah digoda oleh syaitan di zaman-zaman dahulu. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iaitu dalam hadis tadi kita dah sebut, kita mencintai orang sebab apa? Kerana Allah Azza wa Jalla,
Saya ingat dalam CD yang lepas ana ada sebut bagaimana seorang laki-laki yang pergi menziarahi saudara dia di sebuah kampung. Ingat cerita tu? Dia pergi ziarah saudara dia, malaikat tunggu di tengah jalan. Malaikat tunggu di tengah jalan. Dia tanya, "Pak Cik nak pergi mana?" Dia kata, "Nak pergi ziarah sahabat saya di kampung seberang." Dia ada beri apa-apa kebaikan pada awak, dia tolong awak ke, dia bantu ke? Dia kata, "Tak. Uhibbuhu lillah." Aku sayang dia kerana Allah Azza wa Jalla. Malaikat bagi tahu, "Ya saudara, tak ada kerana lain." Tak ada. Dia kata, "Aku ni bukan manusia, aku malaikat. Diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mari tanya kamu dan mari beritahu kepada kamu, ahabbakallah. Allah Ta'ala sayang kepada awak kerana kamu menyayangi saudaramu kerana Allah Azza wa Jalla." Hari ini kita kena betulkan channel kita bersahabat, biarlah kerana Allah Azza wa Jalla. Itu sambungan daripada hadis tadi sudah ada. Jadi yang ketiga tadi, iaitulah tak mau kita balik semula kepada kufur, itu yang besar, ataupun kembali semula kepada amalan-amalan jahiliyah setelah kita mendapat kesedaran insaf di atas kebaikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara yang Allah Taala benci, sangat-sangat marah, iaitu al-mulhid fil haram, pergi buat benda tak baik di tanah haram. Satu. Yang kedua, di antara lagi, menghidupkan amalan jahiliyah, menghidupkan amalan jahiliyah di dalam Islam. Hari ini macam-macam orang nak hidup amalan jahiliyah. Dia buat atas nama apa? Atas nama seni kebudayaan. Jadi timbullah pula tari Panama lah, tari apa, joget di sana sini. Tak boleh larang, ini budaya. Kalau tak ada hal ni, pupus kita punya budaya. La ya akhi. Kita Muslim, budaya kita budaya Islam. Mana-mana yang diluluskan oleh syarak, itulah budaya kita. Walaupun ada istiadat setempat kata dengan apa dia jenis-jenis permainan-permainan yang tidak diluluskan oleh syarak, tidak dibenarkan walaupun di atas nama budaya. Jadi kita kata, Nabi sebut dalam hadis ini, tak mau kembali kepada kufur setelah beriman. Zaman orang yang beriman tak mau lagi kembali melakukan amalan-amalan jahiliyah setelah kita mendapat hidayah, insya-Allah taala. Manakala ada orang jemput pun tak payahlah, masa sudah berlalu. Itu kalau nak jawab baik tu. Kalau rasa kita mampu ke depan lagi, orang ajak kita pergi sekali buat maksiat, kita kata cukuplah saudara, kubur duk tunggu depan. Kalau member-member yang kita rapat dalam grup kita, orang ajak nak buat maksiat, tolong nasihat. Habis kalau dia nasihat dalam grup ni senang je. Kalau dia orang tak suka, dia tendang kita keluar, habis cerita. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, sekali kita dikhalau keluar daripada grup dengan sebab kita menegur benda mungkar, saudara saudari, betapa besarnya kedudukan anda di sisi Allah Azza wa Jalla. Ingkar mungkar, kita terkeluar daripada kumpulan-kumpulan yang nak suka pada mungkar, kita mengatakan kita telah lepas tanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hari ini yang kita bimbang, tanggungjawab kita tak lepas. Tengok orang buat benda tak baik, tak tegur. Tengok orang buat benda mungkar, diam. Kawan-kawan, dia belum dapat hidayah. Itu je hujah kita. Ataupun dunia akhir zaman, kita menyalahkan dunia, kita tak menyalahkan kita. Yang keempat, mujahadatun nafsi ala ta'ah, hendaklah kita lawan nafsu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mujahadah, tuan-tuan kena ingat, bila kata mujahadah, orang kata ijtihad tu maknanya kerja sungguh-sungguh. Kalau kita tengok, buat apa tu? Sedang berjihad mengangkat air sebotol. Orang ketawa tengok, jihad angkat air dengan hujung jari pun boleh. Tapi kalau orang sedang pikul air, musim-musim tak ada air di sebuah tempat tak. Tengok orang duk angkat tong pikul air, nak bawa pergi masjid, nak bawa balik rumah dia, sedang apa? Sedang berjihad mengangkat air. Logik. Bila kita kata mujahadatun nafsi, artinya kita kena lawan sungguh-sungguh kehendak nafsu. Hari ini hari apa ni? Isnin.
Bismillah, saja aku puasa hari ini. Kalau kira nafsu, dia punya menu senarai untuk pagi saja sampai ke gelap, sudah ada 8 menu contohnya. Pagi nasi lemak, pukul 10 makan tengah hari, sudah ada. Tapi kita cut semua, kita potong semua itu. Kenapa? Karena Nabi kata, man shoma yauman fi sabilillah, siapa dia puasa sehari saja fi sabilillah, karena pada jalan Allah Azza wa Jalla, ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan, Allah Ta'ala akan jauhkan mukanya 70 tahun daripada api neraka. Potong semua kehendak-kehendak nafsu, menu-menu yang telah disenaraikan itu semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Lawan dengan ini seorang sahabat, nama dia Thabit Al-Bunani rahimahullah, kabatus salata 20 sanah, 20 tahun aku berusaha nak solat dengan sempurna, nak dapat khusyuk, nak dapat kesempurnaan solat. 20 tahun. Wa tana'amtu biha 20 sanah, lepas daripada itu barulah aku mendapat nikmatnya, merasai nikmat solat 20 tahun kemudian. Masya Allah, tabarakallah. Ini kata dia, bila aku masuk solat, nak sudah solat tu rasa sedih nak sudah solat. Kalau kita duduk dalam solat tapi rasa sedih pula, imam baca panjang, itu kena 20 tahun lagi. Mujahadah 20 tahun lagi kita kena lawan. Kalau tidak, duk main lagu ni, imam baca panjang sikit, susah hati dah. Alhamdulillah, saya ingat waktu saya remaja dulu, tak ramai orang hafiz, hafal Quran ni tak banyak lagi masa tu. Sekali ada mari hafiz baca Quran panjang sikit, satu kampung bising, imam mari mana pula lagu ni. Jadi zaman kita sekarang ni, alhamdulillah, imam-imam kita hafiz, suara-suara pula merdu, kita dengar apa rasa semangat solat. Semangat pun kalau lama marah juga dah. Yang kelima, tanda yang kelima, zikrullah ta'ala. Hendaklah kita banyak zikir. Zikir itu ibarat apa? Seperti basuh, alat basuhan kepada hati. Hati bila berkarat dengan maksiat, maka kita basuh dia, kita bersihkan dia dengan zikrullah. Hai, zikir hak mana ustaz? Tak payah hak mana-mana. Zikir yang sudah kita ijazahkan beberapa kali. Tuan-tuan baca hak tu ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu zikir yang maksur, yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Banyak lagi zikir, kita kata banyak lagi, tapi kita nak istiqamah dengan hal ni. Mudah, ringkas. Tuan-tuan dan puan-puan sudah ingat dah zikir saya. Kalau ajar pelik-pelik pula, dia kata tanya pula depan pula zikir dah, dia tak ingat hak ustaz ajar baru ni. Dia letih lah. Jadi ilmu motivasinya tak boleh ajar yang orang tak pandai. Tanda ni Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ra'di, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hatinya tenang dengan apa? Zikrillah, dengan zikir. Hati tenang dengan zikir. Ala bidzikrillah, ingatlah dengan zikir tenang hati. Ayat Al-Quran ini 2 kali. Hati tenang dengan zikir, dengan zikir hati tenang, ataupun tenang hati dengan zikir. Lain tu. Hati tenang dengan zikir. Maknanya bila kita berzikir, hati kita rasa tenang. Satu lagi, tenang hati dengan zikir, bila kita dengar zikir, kita tenang. Orang sekarang ni tak mahu zikir-zikir diiringi dengan muzik. Kita boleh menangis, saya tak tahu tuan menangis kerana zikir atau kerana muzik. Ini semua termasuk dalam tablis iblis. Tidak diajar dalam syariat ini berzikir dengan nyanyian, dengan muzik, alat-alat muzik, tidak ada. Ustaz, kalau tak ada zikir, tak ada muzik ni, kita tak khusyuk. Kata subhanallah. Khusyuk dengan sebut nama Allah ke dengan lagu-lagu yang awak dengar? Kita ingat, dia panggil satu kitab yang menarik tuan-tuan baca, nama dia Talbisu Iblis.
Mana talbis iblis, berlitan iblis terhadap ahli ibadat. Macam-macam direka mari. Karena itulah saya dah sebut beberapa kali, kebimbangan saya bila fenomena hari ni orang banyak mari majlis-majlis selawat ke majlis zikir, diiringi dengan gendang, dengan paluan-paluan ini, kita kata itu semua tidak diajar oleh Nabi SAW. Baik, kata di Al-Hasanul Basri, tanda tuan-tuan, hak ni bimbang sangat kita ni. Hasan Basri kata, tafaqqadul halawata fi thalathati asya', kamu cari, teliti kemanisan iman itu di 3 tempat. 3 tempat. Tanda dah. Yang pertama, fi salah, ketika kita salat. Allahu Akbar, rasa ada kemanisan ke rasa nak cepat sudah. Yang kedua, wa fi zikri, ketika kita berzikir. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Cukup dah kita sebut nama Allah Ta'ala, kita sebut tu Allah, tapi nama Allah Ta'ala dia tak ada zikir mufrad, dia panggil zikir satu. Allah, Allah gitu, tidak warid secara khusus daripada sunnah Nabi SAW. Sebab tu yang sunnah dia ada murakkab, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi dia ada macam tu, dia punya cara. Yang ketiga, wa fi qiraatil Quran, ketika baca Quran. Bila kita baca Quran tak boleh nak berhenti. Saya nak baca 2 muka ni, Masya Allah habis 2 muka terus ketiga. Ataupun saya nak baca 1 juzuk ya pagi ni, sampai 1 juzuk tak boleh nak break, sampai orang mari cuik, isteri mari, bang sarapan dah siap, Allahu Akbar, ingat nak baca 1 juzuk ni, sudah 3 juzuk, sampai tunggu air, orang buat air, halawah. Tapi kalau baca 2 muka surat asyik duk tengok telefon je, tak? Susah kita. Asyik duk tengok jam ya. Siapa kata ni? Hasan Basri, fa in wajadtum, kalau kamu dapati di 3 tempat, alhamdulillah, tanda ada kemanisan iman. Wa illa, kalau tak jumpa, fa'lamu annal baba mughlaqun, ketahuilah bahawa pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala tertutup. Habis lari terus? La. Kita diminta supaya mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla. Pintu rahmat diketuk dengan apa? Dengan istighfar, dengan bertaubat, dengan banyak menumpahkan air mata penyesalan. Ini pembuka pintu taubat, pembuka pintu rahmat Allah Azza wa Jalla, duduk di situ. Jangan malu. Kita ni kadang nak menangis depan Tuhan malu. Tapi kalau benda-benda kita hilang, menangis. Patutnya orang soleh tangan sandia dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Yang keenam, at-tanwi' fil ibadat, pelbagaikan bentuk ibadat. Pelbagaikan. Apa arti pelbagaikan? Bukan makna reka ibadat pelik-pelik, tidak. Untuk nak hilangkan rasa jemu. Tengok kita ni diatur oleh Allah Azza wa Jalla cantik. Malam dia suruh apa? Akhir malam apa yang disyariatkan? Tahajud. Betul tak? Kita bangun, kadang-kadang bangun, kadang-kadang terlepas. InsyaAllah mujahadah 20 tahun lagi. Bila mari solat subuh, Nabi kata raka'atain khafifatain. Solat sunat fajar 2 rakaat yang ringkas. Dan Nabi tidur lepas pada tu. Lepas pada azan dia rehat sekejap. Tak apalah dia rehat. Mata yang tidur, dia kata hati tak tidur. Kita kalau tidur sini jenuh pula Pak Imam mari nak kejut kita pula. Bangun orang qamat dah ni dah. Lepas subuh ada solat. Lepas subuh boleh solat sunat? Tak ada. Kenapa tak ada? Allah nak suruh kita tahajud malam. Lepas subuh ni waktu zikir. Nabi SAW sebut dalam hadis, man sallal ghadat fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah. Siapa dia salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir ila tatlu' asy-syams, sehingga matahari terbit. Tanwih, pelbagai. Satulah dia dianjurkan supaya kita puasa sunat ni hari Isnin, hari Khamis, hari putih, hari Arafah, hari Ashura. Dia tak mari setiap hari. Tanwih bil ibadat. Untuk apa? Supaya kita hilang rasa jemu dalam diri kita.
Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan bertukar ibadat kepada adat. Oh, saya masa ni tak boleh ni, saya kena solat. Tapi solat itu lebih kepada adat asyara saja, sekadar nak melepaskan jadual tentatif yang ada dalam jalan diri dia. La, kita mengatakan ibadat itu ibadat, jangan hanya menjadi adat. Jangan menjadi adat sebagaimana berlaku pada kita hari ini. Bulan Ramadan, boleh apa? Pesta makan. Di bazar Ramadan, menu-menu yang dijual makanan tidak ada pada sebelah bulan yang lain. Tak ada. Hanya bulan Ramadan. Ajaib wallah. Di saat kita disuruh mengekang nafsu, bulan Ramadan bulan menguatkan nafsu. Dah makan pelik-pelik, kuat macam mana ustaz? Iyalah, tak kuat macam mana, tak pernah makan ada kat situ. Jadi dia panggil bertukar daripada ibadat kepada adat. Dia kata adat baik, iyalah kita kata adat baik, tapi hilang dia punya jati diri ibadat itu sendiri, hilang. Jelas pada kita 6 perkara. Kemudian kita berpindah kepada kesan daripada kemanisan iman itu. Yang pertama sekali, orang ni akan mendapat kehidupan yang baik atas dunia. Kita rasa nikmat beribadat, keluarga kita pun Masya Allah, Tabarakallah, tengok isteri, anak-anak semuanya bangun solat, nak keluar daripada rumah tutup aurat, duduk dalam rumah dengar orang ni bilik ni baca Quran, bilik ni baca Quran, bilik ni baca Quran. Bukan hak ni lagu, hak ni Hindustan, hak ni lagu Eropah, hak ni lagu Melayu. Tak, masing-masing dengar, harmoni kita. Yang kedua, tanda tuan-tuan, kesan daripada kemanisan iman. Yang pertama, kehidupan yang baik. Yang kedua, al-ihsas bimararatil kufri wal fusuqi wal isyan. Kita akan merasai peritnya kekufuran, maksiat dan segala kerusakan atas dunia. Tengok ya orang sembah berhala, menangis kita, ya Rabbi, Engkau beri nikmat kepada mereka, mereka sembah lain padamu. Tengok orang buat maksiat, ya Rabbi, mereka ni percaya ada yang Tuhan, tapi mereka derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Biar terasa periknya kita hidup bila tengok orang buat maksiat. Ni kalau tengok orang maksiat tak rasa apa-apa tu, kita rasa sangat berat dalam iman, dalam hati kita tidak begitu mantap, sebab tak rasa apa-apa. Macam orang kebah kaki, berjalan pijak batak, tak rasa apa. Yang ketiga, halawatul kemanisan iman ini menjadi sabatil qulub, yang menyebabkan hati seorang itu tetap di atas agama. Kalau saya nak baca memang panjang, tuan-tuan boleh senaraikan sebagaimana berlaku kepada seorang sahabat, Bilal bin Rabah. Dan Bilal ni dijemur tengah panas, tak berganjak dia punya iman pada Allah Azza wa Jalla. Ahli sihir Fir'aun ni tuan-tuan memiliki ahli sihir kelas pertama, kata orang. Taraf VIP belaka ahli sihir. Dalam kitab tafsir Sabuni kata 15,000 ahli sihir yang dikumpulkan untuk nak lawan Nabi Musa AS. Berapa tuan-tuan? 15,000 ahli sihir bertemu di padang. Sekali Musa campak tongkat dia, apa jadi? Habis ahli sihir sujud pada Allah Azza wa Jalla. Tengok, ahli sihir yang menjadi kepercayaan Fir'aun, ia dikumpulkan untuk berdepan dengan Nabi Musa, semuanya sujud pada Allah Ta'ala, sehingga Fir'aun naik gila. Fir'aun kata apa? Aku akan potong silang kaki kamu semua kalau kamu tak balik semula kepada agama kamu. Mereka baru yang masuk Islam, belum pun lagi pergi kursus pemantapan akidah, tak lagi. Mereka telah memberi jawapan yang mantap. Faqdhi ma antaqat. Fir'aun, jatuhlah hukuman, nak buat apa atas dunia ni. Halawatul iman, kepercayaan iman sudah masuk, apa nak jadi? Menyebabkan mereka sabat, hati ini tidak akan berganjak. Nas'alullah as-salamah. Yang keempat, mereka ini akan ketagih beribadat. Yang payah juga kita bertagih ni. Kalau tengok dia tu asyik dia baca Quran je. Hari Senin kami ajak jemput rumah kita, puasa je, duduk masjid zikir,
tak ada cakap lain. Ini dia panggil tanda-tanda orang kemanisan iman. Masya Allah tabarakallah. Kata di Fudail bin Iyad, apabila terbenamnya matahari, aku sangat gembira kerana waktu itu waktu munajat dengan Allah Azza wa Jalla. Bila nak mari subuh, aku rasa sedih balik. Masya Allah tabarakallah. Kita malam lah kita sedihnya, subuh suka kan. Halawatul iman ini yang menyebabkan hari ini tuan-tuan, sekali kita, saya dah banyak kali cerita, seorang pendakwah buat kajian, apabila orang tu pegang handphone dia boleh duduk berjam-jam kat situ sampai habis dia punya bateri. Dia kata aku teringat kepada semangat orang ni, kepada semangat ulama salafus salih dulu, apabila mereka boleh duduk dengan Quran sampai satu malam, boleh bertahajud sampai sakit kaki. Buat bandingan dua ni, dua-duanya dia punya channel dekat mana? Apabila hati mencintai sesuatu, maka dia akan lekat di situ. Tanda tuan-tuan, bila hati mencintai sesuatu, maka dia akan melekat di situ. Kita ni kalau hati melekat dengan Quran, kita akan baca Quran. Duduk atas kereta Quran, duduk rumah baca Quran, duduk sini baca Quran. Kita boleh solat, boleh qiyam, boleh puasa, boleh sedekah. Itu melekat. Tapi kalau hati duduk di handphone, Masya Allah tabarakallah, 3 kali panggil bini, panggil ajak minum air pun tak mari lagi. Dan yang kelima yang terakhir dalam contoh ini, iaitulah apabila orang ini kuat mantap iman dia kepada Allah Azza wa Jalla, maka di saat itu mereka akan rasa kecil, semua rasa kecil terhadap ujian atas dunia ini. Banyaklah contohnya Nabi Yusuf AS memilih untuk masuk penjara daripada terjebak dengan munkar dan maksiat, yang godaan untuk menyelamatkan diri daripada godaan Imra'atul Aziz, bini pembesar Mesir. Satu, Amrullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu telah ditangkap oleh puak-puak Kristian. Tangkap. Dia kata, mu murtad jadi Kristian. La, dia kata. Dia tawanan. Dia orang yang ambil kawah besar, letak minyak, ambil orang tawanan, campak. Dia kata, mu kalau kamu tak balik tak ikut kami, aku akan campak. Amrullah bin Huzafah kata, aku tak akan balik. Tiba-tiba dia menangis. Jawab dia puak-puak ni, penjahat ni kata, insaf dah tu, sikit lagi dia ikut agama kita. La, dia kata, aku bukan menangis kerana takut nak terjun dalam kawah yang banyak minyak panas ni, tapi aku menangis sebab aku hanya memiliki 1 nyawa saja. Kenapa? Kalau aku ada 100 nyawa, aku nak suruh kamu, sekali kamu selam, aku mati, selam lagi, kerana aku tahu itu di antara kemanisan iman apabila kita boleh duduk di atas landasan istiqamah dalam ujian. Masya Allah tabarakallah. Terkejut puak-puak kafir. Allahu Akbar. Khubayb bin Adi yang dibunuh di Mekah, dia minta nak salat sebelum dibunuh. Dia salat 2 rakaat. Kemudian dia kata, aku ni kalau tak bimbangmu, takut kamu kata aku penakut, aku akan salat panjang lagi. Tapi kita ringkaskan. Yang terakhir para jemaah, mawani', halangan daripada kita mendapat kemanisan beriman. Ada 3 halangan ringkas di sini. Yang pertama sekali, yang besar, maksiat dan dosa. Selagi ada hak ni, hati kita masih lagi berkarat, wal'iyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita, seorang ulama nama dia Wahib Ibnul Ward, Wahib Ibnul Ward rahimahullah ta'ala. Orang ditanya, Syekh, hal yajidu ta'mal iman man ya'sillah? Orang yang dirhaka kepada Allah Ta'ala, dia boleh rasa ke kemanisan iman? Dia kata, la, tak akan rasa. Wala man hamma bil maksiyah, bahkan orang yang berangan-angan nak buat maksiat juga hilang perasaan itu. Hak buat maksiat satu, yang berangan-angan nak buat. Saya ni orang tua dah, saya tak pergi tempat-tempat maksiat melompat-lompat, tapi kita luluskan benda tu, kita bagi kebenaran. Sama juga orang tua, walaupun dia duduk atas masjid, orang duduk melompat atas pentas, kita duduk kat masjid pun sama juga. Yang kedua, kasratu mukhalatatin nas, banyak sangat bergaul dengan orang yang tidak terkawal. Duduk dengan dia bercakap dunia saja, tak ada nak sentuh tentang akhirat, tentang kematian.
maka orang ini juga menghilangkan rasa manisan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Patutnya bila kita nak berkawan dengan siapa? Berkawan dengan orang yang duk tanya kita hari ni you berapa muka dah baca Quran? Berasa letih lah dulu kita tak? Awak punya hari ni Senin puasa tak? Ni tak ada orang tanya kita ni. Nah, kalau puasa pula marah dia. Saya nak ajak awak pergi makan, puasa pula dah. Yang ketiga, sani yang kita sebut tadi, apabila adat itu ibadat telah bertukar menjadi adat, seperti kita solat hanya semata-mata acara, pergi masjid itu bila ada majlis rasmi, contohnya zakat yang disyariatkan untuk nak membersihkan hati sudah menjadi zakat ini dibayar. Kerana apa? Kerana nak melepaskan cukai pendapatan. Bayar zakat beres, berdapat resit daripada pusat zakat, pelepasan penuh. Kita bukan zakat kerana Allah Azza wa Jalla, tapi zakat kerana ada. Tapi kalau tak ada pelepasan tadi, boleh jadi terlupa pula nak bayar zakat. Ni jangan main ni. Ada orang telefon, ustaz, ni sekolah ustaz ni ada pelepasan ke cukai? Kata boleh kira lah kalau nak habis. Boleh tak buat saya punya tarikh ni sekian-sekian sebab dia nak lepas. Kata kalau awak nak bagi sedekah, bagi je lah. Main tarikh-tarikh apa. Tapi kita layan jugalah. Nak ceritanya, kelang kabutnya dia tu bukan kerana ni, tapi kerana hak lain. Tak salah tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita zakat kita keluar, resit kita dapat pelepasan. Itu cantik daripada begitu tak bayar terus. Jadi yang banyak lagi lah kita kata di sini 3 sebab maksiat dan dosa. Sebab yang kedua, banyak bercampur dengan manusia yang tidak mengingatkan kita pada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang ketiga, apabila ibadat itu telah bertukar menjadi adat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita perasaan yang baik. Dengan motivasi yang kita ada ini akan dapat kita buat muhasabah tentang bagaimana nak merasai kemanisan dan kelasan tempat ibadat sebagaimana yang telah dirasai oleh orang-orang yang saleh di zaman dahulu dan juga di zaman sekarang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.